bertemu lagi kita di alam maya guys, bersama dengan Rudy Channel guys. Ini dia pokok kunyit guys, pokok kunyit. Ini pokok kunyit guys. Ini yang besar dia. Okey. So hari ni abang nak buat sharing tentang pokok kunyit. Pokok kunyit. Kita nak buat sharing tentang pembiakan semaian pokok kunyit. Okey guys, jom. Okey guys, untuk ketahuan korang, nama saintifik kunyit ni adalah Cucuma domestica. Ia daripada keluarga Zingibraceae. Tumbuhan ni memang telah lama wujud. So dia dengan nama kunyit ni wujud dalam bahasa Sanskrit asalnya. Okay. So hari ni abang nak share something. Apa yang korang tengok depan ni adalah anak kunyit yang tumbuh. Yang ini abang semai daripada ubi dia, ubi kunyit tu, daripada ubi kunyit. So ini hasil dia. Okey. Tapi proses pertumbuhan dia agak lama guys. Kalau daripada ubi ataupun kunyit tu sendiri, memang dia agak lama guys. So kalau kata kau tengok 1, 2, so yang ni memang agak lama. Sebab masa abang pilih dia punya ubi dia tu, ubi dia orang kata dia punya mata tunas tu dekat ubi dia tak cukup besar. Jadi proses percambahan kunyit tu sendiri akan jadi lambat. So yang kalau kata korang perasan, yang ini nampak tak? Ni nak tumbuh ni. Asal dia daripada nampak ni, gigi kunyit ni. Ni kunyit dia ni, ubi dia. Dia tumbuh. Tapi yang ni lambat. Proses dia lambat. Ambil masa lebih kurang 2 minggu ke sebulan baru nak tumbuh besar ni. Okey. Nampak ni tunas dia yang keluar daripada tanah ni kan. Dalam ni ada ubi lah. So asal dia daripada ubi. Okey. Nampak ni, yang mana semai-semai ni. Ni ubi dia ni. Dia busuk. Yang mana tak jadi tu dia busuk. So kita biarkan jadi busuk, dia mereput, dia akan jadi baja kepada kunyit yang tumbuh ni. Okey. Ni kau nampak ni kan. Ni kunyit dia. Ubi kunyit tu. Okey. So dia mereput, tak jadi. Okey. So yang ni pun sama. Dan yang ini pun sama juga. Daripada ubi kunyit. Ni pun sama. Abang semai ubi kunyit tu, kunyit dia tanam, letak di dalam polybag ni, dan dia membesar. Ini lebih kurang dalam hampir 2 bulan guys. Yang ini dah lama lah. Ini mungkin lebih 4 bulan, 5 bulan. Dan anak dia pun dah banyak tumbuh ni. Nampak ni. Okay. So manakala yang sebelah sini guys, kau nampak ni. Ini kunyit dia berbeza dengan kunyit yang sebelah ni. Sebab kunyit yang sebelah ni adalah jenis kategori pokok yang kecil. Pokok dia lebih kecil daripada yang ini. So yang ini, baka dia abang ambil daripada Penang. Memang pokok dia besar guys. Kau tengok batang dia pun tahu. Okay. Yang ini daripada kat kedai runcit ada jual. Abang beli ubi kunyit tu, abang semai, dan dia membesar macam ni. Okay. Tapi yang ini abang ambil daripada pokok dia, dan abang balik daripada Penang, ambil dan semai dalam polybag. Alhamdulillah dia tumbuh bercambah. Dan sebenarnya pokok ni dia sekali satu polybag, tapi sebabkan dah ni abang pecahkan dia. So kalau tengok hasil dia, bila pecahkan pokok ataupun report pokok tu, nampak tak? Anak dia naik. Tunas baru naik.
Ni tunas baru ni. Okey. So sebab apa abang report? Supaya pokok ni lebih cepat bercambah. Anak baru akan naik. Kalau kata kau tengok ni kan. Ni. Asal dia masa abang kalih tu satu ni je, nampak? Anak dia naik. Anak pokok baru naik. Batang dia memang besar guys. Kalau kata korang tengok batang dia pun lain macam besar. Yang ini batang dia tak cukup besar. Ni biasa punya. Ini kata kunyit kampung. Okey. Nama saintifik dia Cucuma domestica. Daripada keluarga Zingibraceae. Nama saintifik dia. Okey. So cara pembiakan pokok kunyit ni sendiri, sama ada daripada ubi kunyit tu sendiri, yang ada tunas mata tu lagi cepat dia akan tumbuh. Kalau kata korang nak tanam daripada kunyit tu, ubi kunyit, cari yang ada anak mata dia, mata tunas yang dah terkeluar. Kalau mata tunas tu besar lagi cantik. Dari mata tunas kan, mata tunas dekat ubi tu, dekat ubi kunyit tu, cari yang besar. Memang dia cepat naik dan cepat besar. Kalau korang ambil kunyit yang tak ada mata tunas, maksudnya mata tunas tu tak keluar lagi guys. Okey, mata tunas putih-putih tu kecil lagi. So proses untuk pengeluaran anak tunas, mata tunas tu ambil masa yang lama. So nasihat abang kalau kata nak tanam daripada biji ataupun ubi kunyit tu, cari yang ada anak mata tunas yang besar-besar. Bukan ubi yang besar-besar, tak semestinya ubi kunyit yang besar-besar, tapi mata tunas yang besar-besar. Itu lebih baik. Okey, so proses pertumbuhan dia akan lebih cepat. Yang ini yang abang tanam ni memang ambil mata tunas yang besar-besar. So dia naik dengan cepat. Memang cepat. Yang ni memang cepat. Dan tempoh 2 minggu dia dah naik. Tapi yang ni hampir 1 bulan baru dia nak naik macam ni. 1 bulan guys. Sebab mata tunas dia tak keluar banyak. Tak ada banyak dan kecil-kecil. Jadi dia lambat. Sebelum dia keluar mata tunas, dia dah mereput dah. Macam ni lah. Sebelum keluar mata tunas, dia dah mereput. Di balon dek siput ke, ataupun semut ke, ataupun serangga-serangga pengurai dekat dalam tanah. Okey. So itu dia. Satu kaedah menggunakan ubi kunyit yang ada mata tunas yang sebaiknya lah. Kemudian daripada pokok tu sendiri, anak dia kita pecahkan, masukkan dalam polybag asing. Satu batang satu polybag, lagi cantik. Sebab nanti dia akan ada ubi kunyit. So macam ni kan. Ni dah hampir 2 bulan. So mana anak yang kecil-kecil tu, ni abang akan pecahkan dia, report ke dalam pasu lain. Macam tu ada guys. Nampak tak? So proses mana yang lagi cepat? Proses yang paling cepat adalah melalui anak pokok. Anak pokok kalau kita ambil, dan dia memang akan cepat naik. Sebab ni dia dah bila banyak pokok dia naung. Jadi yang bawah ni anak dia tak berapa nak naik lah, kurus-kurus. Sebab pokok lain dah tinggi. Dia lambat. Okey. Tapi kalau dari segi percambahan, anak yang bagus daripada ubi kunyit tu sendiri. Okey, macam ni kan. Tapi ni lambat lah sebab mata tunas dia kecil. Okey, so hari ni abang nak share cara nak pecahkan repot kunyit ni, anak pokok kunyit ni ke dalam polybag lain, supaya dia cepat besar dan pertumbuhan dia lagi cantik macam pokok yang kat sebelah ni. Ini hasil daripada report lah. Okey, asal dia kat sini, dia keluar anak lagi. Dia keluar anak ada lagi. Nampak ni, keluar anak lagi. Okey, so pokok dia akan lebih cantik. Okey, kegunaan kunyit ni, korang takkan tak tahu kunyit kan. Confirm lah dia punya ubi kunyit dia memang boleh guna
untuk serbuk kunyit kan. Lepas tu dia punya dia punya daun dia, daun dia kalau kata nak buat masak lemak ke kan, untuk buat rendang ke, time raya guys, time raya raya haji ke, raya Aidilfitri ke, daun kunyit ni memang jadi kegilaan ramai yang mencari. So benda-benda ni semua abang tanam untuk kegunaan sendiri dan juga kejiranan dekat sini, so dia orang boleh ambil lah. Kita tengok, jom. So ini pokok kunyit abang dah habis pogot dah ni. Banyak jiran-jiran yang ambil. Tak apa, dia pogot nanti dia naik anak baru ataupun pucuk baru, tak jadi masalah guys. Yang tu ni pun semayan daripada biji benih. Nampak ni kunyit, ni pun sama. Abang ambil biji benih, abang cocok-cocok je, tambus dengan tanah. Alhamdulillah dia hidup. Yang kat sini pun kau tengok ni kan, nampak ni kunyit dia banyak. Yang ni pun ada nak kena report sebab ada anak dia kecil, kena kalikan lah. Nampak ni, anak dia naik. Memang belah belakang tu, nampak tu. So ada banyak lah. Yang ni kebanyakan daripada ubi kunyit yang abang tanam semaikan. Ni ada campur-campur kali dengan pegaga guys, tapi memang naik. Itulah dia. So bila orang ambil dia punya daun dia ataupun pucuk dia, dia akan tumbuh pucuk baru. Pucuk baru akan keluar. So kalau kata habis sekalipun, anak pula naik. So tak risaulah. That's why abang suka tanam kunyit ni, supaya orang lain boleh ambil dan dia keluar lagi. Dia ambil, dia keluar lagi. Dia ambil, dia keluar lagi. Itu syok dia guys. Okay guys, back to our topik. Proses untuk report pokok kunyit kita ni. Pokok kunyit ni kita nak report ke dalam polybag lain. So abang tunjukkan cara dia lah. Okay, jom. Kita ketepikan dia dulu. Ambil yang ini, sebab kita nak report yang ini. Kita nak pecahkan anak pokok kunyit ni. Pokok kunyit ni nak pecahkan sebab terlalu banyak. Okay guys, nampak tu? Nampak tak? Jom. Okay, sebelum nak pecahkan dia, kita sediakan media dia. Okay, so ini media yang kita gunakan. Simple je. Okay guys, ini media yang akan kita gunakan nanti untuk semaian anak pokok kunyit kita. Okay, ini dan juga dalam ni. First kita kena sediakan kata media tanah lah. So media tanah ni memang dah cantik lah, sebab dia peroi. Okay, dan dia ada campuran pasir. Lepas tu kalau kita tengok ada akar-akar kayu kan. So tanah ni memang dia dah bercampur tanah topsoil dengan sedikit tanah merah, ada pasir sedikit. Okay, macam ni lah dia. Tanah dia kekuning-kuningan, kehitaman. Campuran yang terbaik guys untuk tanaman kunyit guys. Ni dia. Ada daun-daun ke apa ke, tak apa, dia mereput nanti lagi dia akan jadi baja organik untuk tanaman kita guys. Ni contoh dia lah. So kita akan sediakan ni media ni kita dah sediakan untuk kita report pokok kunyit kita. Alright. Okay, tanah kita akan masukkan anak pokok nanti, dan kita akan
tambus lagi lah, tambah lagi dengan kita punya media ni, bagi dia tinggi sikit. Okey, cukup. Nanti kita akan top up lagi dengan tanah dia supaya ngam-ngam lah. Macam ni lebih kurang kan. Okey, lebih kurang kalau ukuran dia lebih kurang tinggi ni dapat 1 jengkal daripada aras tanah. Okey, 1 jengkal. Sebab nanti bila pokok ni membesar, dia perlukan ruang untuk hasilkan ubi kunyit tu sendiri. So kalau dah besar, dah tua dan kunyit dia banyak, kita keluarkan polybag ni, pecahkan polybag ni, keluarkan isi dia. Dan anak pokok dia ni, pokok kunyit tu sendiri, kita dah asingkan, dah habis ubi dia. Okey, kita boleh tanam balik. Dia lagi cepat tumbuh guys. Okey, media kita dah sediakan. Kita nak proses, nak proses kita punya pokok kunyit kita ni. Okey, so kita akan keluarkan anak pokok kunyit tu. Kita gunakan, kalau nak guna skop ni ke, atau kau nak gunakan parang ke, ni, atau gunakan parang besar ni, kita keluarkan. Okey guys, jom. Okey guys, kalau kata korang perasan, ini adalah baja fertilizer. Ini fertilizer daripada tinja arnab. Okey, so bila dia proses jadikan pellet besar-besar, so bila dia mereput, dia akan jadi hitam-hitam ni, dan dia akan jadi baja lah. Baja kepada tanaman kita. Memang bagus guys. Pokok kunyit cukup suka. Pokok kunyit cukup suka guys. So yang kita nak keluarkan adalah yang bahagian tepi ni. Okey, dengan anak kecil ni kita nak keluarkan sebab banyak sangat ni. Kita keluarkan dia guys. Kalau nak cantik sebenarnya, kita kena keluarkan sekaligus ni, pecahkan dia kan, lepas tu tanam balik. Kalau kita congkel macam ni pun boleh, gunakan parang ni, kita congkel, keluarkan anak dia. So abang tunjukkan satu cara lah. Kita congkelkan dia. Guna parang ni sebab apa senang? Sebab kita nak potong. Nampak tak? Kita akan keluarkan dia. Dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar guys. Okey, dia dah nak keluar dah guys. Okay, right. Inilah dia. Nampak tak? Kita dah berjaya korek dia. Standby ke lubang. Standby ke lubang untuk dia. Agak-agak macam inilah lubang dia. Sebab nanti kita akan tambah tanah lagi. Okey, buatkan sedikit lubang supaya dapat mendiami lubang baru. Okey, so kita akan masukkan dia ke lubang yang baru guys. Okey, dan kita masukkan dia ke lubang yang baru. Nampak ni, dia dah ada ubi guys. Dah ada ubi kunyit dah. Nampak? Ni ubi kunyit. Walaupun berapa bulan, dia dah ada ubi kunyit guys. Tak apa, kita pindahkan dia je. Nampak ni ubi kunyit dia.
bagikan dia mantap guys. Okey, kita dah pindahkan dia. Kita tambah lagi media ni, bagi dia padat supaya pokok ni tak tumbang. Itu saja guys. Bila kita report dia satu pokok satu polybag, nanti dia akan hasilkan keluarkan anak yang baru. Okey, siap satu. Kita dah siapkan ni, ketepikan dia. Okay guys, next polybag. Abang tak potong polybag ni, lipat je supaya dengan lipatan ni dia jadi double. Dia lebih kuat lah nanti kalau kita pindah-pindahkan dia kan. Polybag ni kita alih-alih, tinggi sama, dia lebih kurang. Lepas tu kasih keluar. Nampak ni siap tanah ni mereput ni kan. Masukkan je yang reput, kita masukkan. Tambah lagi media tanah kita. Okey, tanah yang terbaik adalah tanah yang mempunyai cacing guys. Ada cacing, tanah tu memang sihat lah, memang bagus. Okey, so dia lembab-lembab, tak terlalu kering, tak terlalu basah. So cacing cukup suka. Banyak cacing kat sini, anak-anak cacing nampak ni. Okey guys, okey, cukup. Kita standby ke lubang. Macam tu lah dia. Standby ke lubang sikit. Tepikan. Kita nak buat satu lagi cara. Kita nak kecaikan dia guys. Kecaikan guys. Jangan main-main tu. Kita nak kecaikan dia. So anak pokok mana yang terkeluar tu, nampak ni, dia tumbuh macam ni. So ni daripada biji ataupun ubi kunyit sendiri. Ni dia, nampak dia tumbuh macam ni. Kita nak kecaikan dia, kita nak keluarkan dia semua. Tadi abang tunjukkan cara guna parang ataupun guna skop kan. Kita keluarkan anak dia satu-satu. Yang ini kita nak kecaikan dia. So macam mana abang nak kecaikan dia? Kena keluarkan lah guys. Nampak ni. Macam tu. Kasih dia punya tu hancur. Kita keluarkan dia. Nampak? Tanah yang berpasir. Abang tunjuk kat korang. Ini dia. Ini hasil daripada ubi, tanaman daripada ubi kunyit. Nampak ni, masih ada lagi ubi kunyit dia, tapi dah mereput sebab dia dah tumbuh anak, nampak. So kita asingkan dia. Nampak akar dia pun panjang kan. Keluarkan, asingkan. So kita tengok apa ada lagi. Ni nampak ni, ubi kunyit. Korang boleh nampak lah. Nampak ni, kita keluarkan. Nampak ni, asal dia daripada biji kunyit yang mana tak sempat mereput, dikeluar anak baru. Nampak ni, ada tunas lagi. Okey, inilah anak kunyit. Asal dia memang tanam daripada biji guys, ubi kunyit guys. Nampak ni, siap bercambah lagi. Ini
dia nak menghasilkan anak baru. Ni anak baru, dan dia akan jadi ubi nanti. Dia akan hasilkan ubi. Nampak tu? So kita dah kecaikan dia. Dapat ini. Abang tunjukkan kaedah dia kan. Right, nampak? Ini anak dia yang satu kecil. Dia bantut sebab dah nau. Pokok lain semua tinggi, dia satu je terjengkut-jengkut, terhengkut-hengkut, terjengkut-jengkut nak hidup. So kita kena report dia, tepikan ni, dan kita masukkan balik ke dalam polybag ni guys. Media tanah ni kita masukkan balik ke dalam polybag guys. Tanah dia nampak berpasir. Pokok kunyit cukup suka guys. Ni ha. Kalau korang nak tahu ni tanah apa, ini adalah tanah daripada longkang guys. Tanah longkang daripada pekerja landscape yang bersihkan longkang-longkang dekat Putrajaya. Okey, so tanah tu dia orang masukkan dalam plastik. Okey, dan tanah tu yang abang ambil. Dia pasir campur dengan tanah, campur dengan macam-macam daun. So dia punya media ni memang terbaik guys. Dia berpasir. Sebab tu bila kita pecahkan dia, kita hempas dia punya polybag tadi, dia berkecai. Maksudnya dia tak padat. Okey, tanah ni kita boleh campur-campur lah. Alright, abang boleh campur-campurkan dengan media tanah yang ada ni. Okey, yang ni kita campurkan. Cacing banyak guys. Cacing banyak tu. Cacing cukup suka. Besar-besar, gemuk-gemuk cacing dia. Okey, nampak cacing. Cacing ni kita letak di dalam ni. Banyak cacing dia, nampak? Cacing. Dan kita akan gaulkan. Siap aku guna tangan lagi. Abang siap guna tangan lagi guys. Okay, so kita campurkan dalam kita punya media polybag ni. Nampak? Campurkan je. Ada lagi biji benih tu. Okey, kita akan masukkan dalam polybag lain lagi. Okey guys. Okey, so ni kita gunakan polybag baru, tambah lagi. So polybag ni lebih kecil sikit berbanding yang ni, sebab yang ni 16 kali 18, 16 kali 18. Yang ni 14 kali 16, 14 kali 16 macam tu lah. Kecil sikit berbanding yang ni, tapi kita besar jugalah. Sebab bila kita gunakan untuk semayan, dia bila lagi besar polybag, lagi banyak media yang kita perlukan untuk penuhkan polybag tu. Okay. So yang ni abang nak campur sedikit dengan kokopit, bagi kelembapan tanah tu lebih bagus. Campurkan sedikit lah. Okay, kokopit.
sini pun tambah sikit. Nak tambah boleh, tak nak tambah boleh. Janji medium korang memang serui. Untuk kunyit memang cukup bagus. Okey, kita masukkan dalam media kita. Ini mungkin boleh dapat 1 atau 2 polybag. Satu saja boleh dapat guys. Macam mana tak cukup? Anda pandailah korang seimbangkan. Anda pandailah seimbangkan. Tambah sana sikit. Kan? So, ambil sini sikit. Kan sama. Janji dia sama sudah. Nanti tak cukup, kita top up tanah lain. Okey. So media kita dah siap. Nak tambah lagi sikit pun boleh, tak cukup tanah. Sebab kokopi ni lama-lama dia akan mereput. Dia akan mereput dan akan jadi sumber nutrien guys. So tak ada hal sangatlah. Okey. So bagus untuk tanaman. Dawakan. Itulah dia guys. Kita buatkan sedikit lubang guys, sebab kita nak masukkan kita punya anak pokok kunyit tu. Kita buatkan sedikit lubang supaya kita boleh masukkan anak pokok kunyit kita. So ni anak pokok kunyit kita. Ada 4. So yang ini, inilah dia. So kita akan tanam. Kita akan tanam dia. Masukkan saja guys. Dan kita gambus lubang dia. Okey. Bagi dia padat, mantap. Mantap Pak Karim. Siap. Satu. Senang je guys. Tak perlu nak pening-pening kepala sangat. So, ini kita sumbat, masukkan, letak 2. Abang suka letak kat tengah supaya nanti kalau ada ubi dia tumbuh, dia akan keliling daripada polybag ni. Dia akan mengeliling. Kalau anak baru pun dia ada space lagi lah. So kalau kita nak gemburkan tanah pun kan, kalau nak gemburkan tanah pun nanti senang. Macam tu. Okay. So padatkan, tepikan je.
dan yang ini terakhir. Okey, sebab kita ada 3 polybag yang dah isi dengan media. So kita masukkan, korikkan lubang. Okey, siap guys. Pastikan dia tegak guys. So biji-biji ni ni boleh gunalah kalau kata nak guna kat dapur. Okey. Atau kalau kata korang nak tanam lagi pun boleh. Sebab nanti dia akan keluar lagi. Kalau kata contoh ni kan ada anak mata dia ni. Ni. Kalau anak mata dia yang besar, yang cantik, kalau dia punya anak mata dia besar, anak tunas dia, mata tunas ni yang putih-putih korang tengok tu, kalau ada dia besar, itu cepat cembuh. So kalau macam ni, macam malas nak ni, apa letak je lah dalam ni, bagi dia naik lagi. Bagi dia naik lagi guys. Tamak tak tamak kan. Bagi dia naik lagi. Okey. Sebabkan abang dah letakkan ubi kunyit lagi, abang kambuh je dengan kokopit ni. Dah selesai guys. Itulah dia guys, perkongsian daripada abang. So yang lain-lain pun tak cukup ni, abang letak je. Kokopit ni dia pegang air guys. Dia menjaga kelembapan pokok kita. Selalunya abang campur letak dekat atas. So itulah dia cara yang abang telah tunjukkan pada kawan-kawan sahabat kebun, kebun bandar, kebun kampung, kebun rumah ke. Inilah hasil dia yang telah kita siapkan. 4 polybag. Okey, 4 polybag kunyit. Nampak? Yang ini daripada benih kunyit, ubi kunyit yang baru nak naik. Yang ini dah lama. Yang ini yang kita report, pecahkan daripada 1 polybag jadi 4 polybag. So itu dia daripada abang. Okay guys, okay. So semoga perkongsian abang tentang cara penanaman kunyit, cara membiakkan kunyit dapat membantu anda untuk memulakan usaha untuk menanam kunyit di rumah. Tak kira anda duduk di rumah landed, teres ataupun apartmen, ataupun di mana sekalipun, di kampung ataupun di bandar, untuk bercucuk tanam di rumah sendiri. So boleh gunakan untuk kegunaan sendiri, dapur, dan juga boleh diinfakkan atau disedekahkan pada jiran-jiran sekalian. So semoga ia memberi inspirasi kepada anda. Daripada 1 pasu kita boleh pecahkan jadi 3-4 pasu. So hasilnya akan lebih banyak. Sebab setiap pokok yang kita pecahkan ini akan membiak lagi, dia akan bercambah lagi, dia akan hasilkan anak yang baru. So let's say kita potong sekalipun, jiran-jiran potong sekalipun, ambil untuk kegunaan dapur, dan dia akan keluarkan pucuk baru, keluarkan anak yang baru. So jangan risau, jangan bimbang. So berbaloi-baloi untuk tanam pokok kunyit ini. Okay guys, salam hormat, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Rudy Channel. Okay, thank you guys, bye bye.